Hai, Assalamualaikum, selamat pagi dan juga salam sejahtera. Okey, hari ini cikgu akan teruskan kepada co-abilities tahap 2, tajuk yang ketiga, kertas penerangan yang kedua. Jadi hari ini cikgu akan ulas sedikit berkaitan dengan kertas penerangan dan juga kertas tugasan. Jadi esok kita boleh masuk tajuk yang terakhir dan minggu hadapan kita boleh masuk tajuk yang keempat dan tamatlah untuk co-abilities kita. Dan nanti bila minggu pertama kamu naik sekolah, saya akan habiskan filing untuk co-abilities. Jadi satu minggu kita akan gunakan filing untuk co-abilities, dah siap lengkap, letak tepi. Jadi kemudian kita akan teruskan dengan pemakanan lah. Okey, jadi hari ini kita tanpa membuang masa, kita teruskan dengan tajuk kita hari ini. Okey, ini adalah tajuk kita yang ketiga, di mana tajuknya adalah situasi luar biasa di tempat kerja. Okey, sebenarnya situasi luar biasanya adalah masalah. Mungkin dalam tempat kerja kita biasa dalam suasana yang harmoni, yang tenteram. Tapi bila berlakunya masalah, bila wujudnya salah faham, bila wujudnya macam penyalahgunaan kuasa ataupun masalah ataupun pelbagai benda yang macam risiko di tempat kerja, itu sebenarnya adalah situasi luar biasa di tempat kerja. Contohlah kalau kamu di dalam bengkel, mungkin pada hari itu adalah kawan kamu yang terpotong tangan ataupun hiris bawah hiris tangan. Itu pun salah satu situasi luar biasa di tempat kerja. Bila berlakunya situasi ini atau masalah ini, kita kena cari sebab punca kenapa berlakunya masalah tersebut. Mungkin pelajar ini ataupun pelatih ini masih lagi tidak mahir dalam penggunaan pisau, ya, tidak menggunakan teknik yang betul. Itu mungkin contoh. Okay, itu semua adalah situasi luar biasa di tempat kerja. Contoh yang berikutnya lagi adalah gas. Di mana kita tahu kan, kita bekerja di dapur, ada banyak gas, mana gas tu berbunyi tush. Itu adalah situasi luar biasa di tempat kerja. Bila berlakunya situasi begitu, apakah tindakan awal yang boleh kamu lakukan? Okey. Jadi objektif kertas penerangan, kalau kamu lihat di sini berkaitan dengan tahap authority. Authority ni adalah kuasa, punca masalah. Bila berlakunya masalah, sebelum ni kamu dah belajar kena analisis masalah, strukturkan masalah, jana dalam penyelesaian, pilih jalan penyelesaian yang terbaik dan laksanakan penyelesaian tersebut. Okey, perbezaan antara realiti dengan jangkaan, maksudnya apa yang sebenarnya yang terjadi dan apa yang dijangka akan terjadi. Dalam organisasi ataupun dalam kerja, kita kena jangkakan apakah yang akan terjadi. Contohlah kamu di bengkel, kamu buat nasi minyak dan dijangka jualan dalam 100 pet. Mungkin jangkaan tak habis jual, mungkin disebabkan oleh masalah-masalah tertentu. Mungkin student kurang datang ke sekolah, student mungkin datang tapi tak membawa yang mencukupi. Okey, prosedur piawai kualiti dan penyelesaian masalah, ini semua yang you belajar dalam topik ni lah. Semua ni ada dalam kamu punya kertas modul yang saya bagi. Kamu boleh rujuk modul kamu dan rujuk apa yang saya terangkan. Kali ini adalah ringkasan. Okey, dalam ni kita belajar berkaitan dengan prosedur operasi standard SOP. SOP ni kamu dah belajar di topik yang pertama, CA1, dan kamu dah belajar co-abilities tahap 1. Dan kita sentuh sedikit apa itu SOP. Okey, SOP adalah prosedur operasi standard, di mana SOP ni merupakan dokumen yang terdiri daripada langkah-langkah utama proses untuk memastikan output konsisten dan juga berkualiti. Mana SOP ni adalah satu elemen untuk memastikan kita dapat hasil yang sama, dan hasil yang kita dapatkan tu adalah yang seragam dan juga yang berkualiti. Jadi setiap pekerja di tempat kerja perlu memahami mengapa SOP penting di dalam sesuatu organisasi.
SOP ni adalah peraturan lah, satu set peraturan bagaimana peraturan di dalam bengkel, bagaimana peraturan di tempat kerja, bagaimana peraturan menggunakan ketuhar elektrik, bagaimana peraturan untuk mencabut gas daripada kepala dia, itu semua adalah SOP. Okey, kemudian definisi SOP. Okey, tadi SOP adalah prosedur operasi standard, adalah arahan bertulis untuk mendokumentasikan cara melakukan aktiviti rutin. Ini yang saya dah terangkan tadi. Jadi SOP ni penting untuk menghasilkan output yang berkualiti. Apakah manfaat SOP ataupun kepentingan SOP? Okey, SOP ni sebagai sumber rujukan untuk pekerja baru dalam melaksanakan tugasan di tempat kerja. Okey, sebagai contohlah kita ada pelatih yang baru masuk ke dalam bengkel. Okey, pelatih tu mungkin tak mahir menggunakan ketuhar elektrik ataupun ketuhar Eropah di bawah, tapi disebabkan SOP ni, satu set arahan ni ditampal di tepi ketuhar tu, jadi dia ditampal di tepi ketuhar bagaimana langkah-langkah penggunaan oven gas contohlah. Jadi walaupun dia tak mahir, walaupun dia tak tahu, dengan dia baca dia boleh bagi sedikit pengetahuan dan boleh juga menghidupkan ketuhar gas dengan bimbingan kawan-kawan lah, iaitu sebagai sumber rujukan untuk pekerja baharu. Okey, kemudian SOP ni juga adalah satu set arahan manual kerja yang disediakan di tempat kerja. Okey, ni yang saya dah bagi tahu tadi lah. Okey, contoh SOP. Okey, SOP ni digunakan dalam industri pembuatan kerana banyak menyebabkan penggunaan mesin. Dia tahu dalam mesin dia ada cara nak gunakan, ada langkah keselamatan yang nak digunakan. Jadi SOP tu penting. SOP ni dia pelbagai. SOP pakaian berbeza. SOP bagaimana di tempat kerja itu sendiri berbeza. Dan di tempat kerja tu setiap mesin tu ada SOP-nya tersendiri. Jadi SOP ni dia banyak. Dia tidak fokus. Okey. SOP ni digunakan secara meluas dalam organisasi pengurusan untuk memastikan jaminan kualiti. Yang paling penting SOP ni lah untuk menghasilkan kualiti yang seragam, menghasilkan output yang berkualiti, dan yang paling penting lagi untuk kita menjaga keselamatan lah dan mengurangkan risiko di tempat kerja. Okey. Selepas SOP kita ada prosedur respon. Itu langkah prosedur respon ni maksudnya apabila berlakunya sesuatu yang tak dijangka ataupun luar biasa, apa yang kita perlu lakukan. Artinya responsif apabila memerlukan. Maksudnya kita respon lah apabila terjadi sesuatu, kita terus respon. Okey. Jadi penyelesaian masalah dan penyelesaian masalah berperingkat. Bila ada masalah kita selesaikan. Kalau tak boleh selesaikan secara keseluruhan, selesaikan secara berperingkat. Okey, membolehkan pengoptimalan holistik dalam perancangan taktikal. Jadi pengoptimalan ni meminimumkan secara keseluruhan lah perancangan taktikal itu, menjimatkan penggunaan tenaga lah ni. Okey, kemudian kemahiran komunikasi. Bila berlakunya sesuatu yang tak dijangka di tempat kerja, mungkin disebabkan oleh salah faham maklumat. Jadi pentingnya kemahiran komunikasi. Ini pun komunikasi kita dah belajar di core abilities tahap 1 dan juga core abilities CA1 tahap 2. Banyak kita sentuh je berkaitan dengan komunikasi. Kamu dah tahu, bila saya sebut komunikasi, kamu dah tahu komunikasi adalah satu proses menyampaikan maklumat dari satu individu kepada individu yang lain dengan pelbagai medium, mungkin secara bercakap, secara bertulis, secara menyampaikan email, secara tulis surat dan sebagainya. Okey, bagaimanakah komunikasi itu berkesan? Komunikasi berkesan apabila pendengar ataupun penerima dapat memahami dan merespon apakah yang disampaikan. Okey, kita lihat kepada sedikit untuk topik ini, di mana tujuan komunikasi adalah untuk menyampaikan mesej. Sama je yang kita dah belajar sebelum ni, diulang-ulang sahaja. Komunikasi melibatkan dua pihak, iaitu penghantar dan penerima. Komunikasi berkesan apabila kedua-dua pihak memahami maklumat yang disampaikan. Apabila maklumat gagal untuk difahami, berlakunya gangguan dalam komunikasi. Bermaksud apabila maklumat tu tidak dapat diproses oleh penerima ataupun penerima tidak faham, ataupun mungkin maklumat itu sebenarnya sudah sampai kepada penerima tetapi penerima salah mentafsir maklumat tersebut. Itu semua dikenali sebagai gangguan dalam komunikasi.
Okey, kepentingan keluar dari halangan kemahiran komunikasi. Bila berlakunya gangguan dalam komunikasi, penting untuk kita keluar daripada gangguan tersebut, daripada halangan yang berlaku tersebut. Okey, halangan ataupun gangguan akan menyebabkan salah faham ataupun kekeliruan. Ini salah satulah penting menggunakan bahasa yang formal dan juga standard, tidak menggunakan jargon, dialek ataupun lagi satu apa? Jargon, dialek, lagi satu sudah saya lupa ni. Jargon, dialek, ada lagi satu nanti kamu carilah. Okey, sebagai langkah mengurangkan halangan, sebagai langkah mengurangkan halangan semasa komunikasi, proses berikut perlu diteliti. Okey, satu, proses mengurangkan proses mengurangkan gangguan semasa komunikasi. Pertama sekali, sumber mesej. Semua mesej tu kena jelas mengapa kita berkomunikasi, untuk apa kita komunikasi. Kemudian orang yang sampaikan mesej ni kena yakin dengan maklumat yang disampaikan dan kena pastikan maklumat yang disampaikan tepat. Sebelum mesej disampaikan, dia dah cari apa yang nak disampaikan, dia kena yakin dan dia kena pastikan maklumat yang disampaikan itu adalah tepat. Okey, yang kedua, mesej. Maklumat yang digunakan untuk komunikasi, mesti tepat, benar dan daripada sumber yang sahih. Kamu dah belajar sebelum ni. Encoding. Encoding ni bila dah ada maklumat, bila ada mesej, kita dalam proses kita nak sampaikan maklumat tersebut. Encoding di mana proses memindahkan maklumat dalam bentuk komunikasi. Adakah maklumat tu kamu nak pindahkan dalam bentuk bertulis ataupun bercakap secara email ataupun bagaimana. Itu di mana proses untuk kita pindahkan maklumat. Itu kebolehan menyampaikan maklumat dengan jelas. Selepas proses encoding, kita ada menyah kodan. Maksudnya maklumat disampai, lepas tu menyah kodan ni kepada penerima. Kemahiran memahami mesej yang disampaikan. Penerima kena faham mesej yang disampaikan, adakah dia faham ataupun tidak. Kalau dia faham, bermaksud berjaya penyah kodan itu. Jadi penerima sebagai orang yang kemudian penerima. Sebagai orang yang menerima maklumat tersebut, kena pasti sasaran menjadi penerima. Sebelum kamu kena nak sampaikan maklumat, kamu kena tahu kepada siapa maklumat itu disampaikan. Adakah kepada orang yang penting, very important person, VIP, ataupun adakah seorang warga tua ataupun seorang kanak-kanak. Kamu kena pasti sasaran kepada siapa penerima maklumat. Bila dah kena pasti, kamu kena sesuaikan pengisian maklumat kamu dengan bahasa yang mudah difahami oleh si penerima. Kalau kamu nak sampaikan maklumat kepada kanak-kanak, mestilah menggunakan penggunaan bahasa yang sangat ringkas dan mudah untuk difahami. Jadi kita kena pasti juga siapa sasaran kita, sebab yang nak terima maklumat ni penerima. Kalau dia tak faham, maksudnya susah untuk tafsirkan apa yang kamu sampaikan, jadi berlakulah gangguan. Jadi komunikasi tu tak berkesan lah. Kemudian bila penerima dah terima, dia akan buat maklum balas. Maklum balas ni bolehlah secara lisan, bukan lisan. Terdapat salah faham. Kalau terdapat salah faham, maksudnya dia dah respon, dan bila benda tu dia faham salah, bermaksud terdapatnya salah faham dalam komunikasi dan perlukan komunikasi semula ataupun pembetulan komunikasi. Komunikasi berkesan. Komunikasi berkesan ni di mana penerima memahami maklumat yang disampaikan, perlu menghapuskan semua halangan untuk mendapatkan komunikasi yang berkesan. Inilah kita ada dalam 6 halangan. Ini tajuk yang berikut ini tertahap pihak berkuasa, iaitu empowerment. Kalau orang yang berkuasa ni dalam level 1 dia cakap kenapa perlu kita komunikasi. Kemudian ada level 2, level 3, level 4, level 5, level 6 dan juga 7. Yang ni saya nak kamu baca dalam kamu punya modul capabilities. Setakat itu sahaja untuk tajuk yang ini. Kalau tiada sekiranya kamu tak faham, kamu boleh respon mesej personal kepada saya. Dan terima kasih yang saya ucapkan dan tolong buat ulang.